warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisarah Nasuha binti Muhammad, pemegang kad metrik bernombor D209191090336. Hari ini saya akan membentangkan satu tajuk iaitu kehidupan masyarakat yang harmoni melalui teori kemoralan sosial. Teori kemoralan sosial ini ialah satu teori yang mana ia memberikan maksud tingkah laku yang perlu ada untuk menjamin manusia terus hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Teori ini juga banyak mementingkan nilai yang pentingkan masyarakat dan bukan individu dalam mencapai matlamat moral tersebut. Teori ini juga boleh dimaksudkan dengan peraturan moral yang dijadikan sebagai satu kewajipan dan telah dikuatkuasakan oleh pemerintah supaya ianya wajib diketahui. Peraturan ini tidak membenarkan seseorang untuk menilai dan mengkritik peraturan moral yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Teori ini banyak memberikan kelemahan daripada memberikan kebaikan. Hal ini dikatakan demikian kerana ia banyak menyekat kebebasan individu yang terpaksa tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh masyarakat. Selain itu, banyak berlaku salah faham, konflik dan ketegangan kerana setiap masyarakat mempunyai pandangan yang berbeza. Teori ini juga memberikan kesukaran kepada masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan moral yang ada kerana masa dan keadaan telah banyak berlaku perubahan. Tambahan pula, teori ini mementingkan kepatuhan seseorang individu tersebut kepada autoriti walaupun perkara itu bertentangan dengan kehendak hati mereka. Perkara yang paling penting sekali ialah tidak semua peraturan yang dibuat oleh masyarakat adalah baik dan bagus. Terdapat juga peraturan yang dibuat oleh masyarakat bersifat negatif dan ianya akan membawa kepada keburukan. Hal ini bermaksud jika peraturan itu dibuat dengan keadaan yang akan memberikan kesan yang positif, maka masyarakat akan banyak menerima. Tetapi akan selalunya perkara seperti itu sukar sekali untuk berlaku. Sebagai contoh, undang-undang atau peraturan yang digunakan di dalam UPSI sendiri, iaitu di kolej-kolej seperti KHAR, KUO dan sebagainya, iaitu tidak membenarkan penggunaan alatan elektrik dalam asrama tanpa kebenaran. Perkara ini banyak memberi kesan yang negatif kepada pelajar atau guru-guru di UPSI tersebut. Perkara ini banyak menyusahkan pelajar untuk menggunakan alatan seperti setrika dan juga alat pemanas air. Pelajar juga memerlukan satu penampilan yang baik. Memang telah disediakan alatan tersebut, namun alatan itu sudah usang dan buruk serta tidak menjamin keselamatan pengguna. Namun pelajar terpaksa melakukan perkara yang melanggar peraturan kolej tersebut. Perkara seperti ini yang tidak sepatutnya tidak diingini berlaku. Bagaimana seorang guru atau pelajar ingin mengikut peraturan jika peraturan itu menyusahkan mereka sendiri? Itulah persoalannya. Seterusnya, terdapat beberapa perbandingan antara teori yang ada, seperti teori kemoralan sosial, kepribadian mulia, deontologi dan juga teologi. Dari segi maksud, kemoralan sosial bermaksud tingkah laku yang perlu ada dalam diri manusia untuk terus hidup aman dan harmoni. Kepribadian mulia pula bermaksud yang menekankan kepada sifat peribadi untuk mencapai kehidupan yang baik. Deontologi pula ialah percaya bahawa untuk bertindak dari segi moral, kita mesti mempunyai kesedaran dari dalam menerima kekangan tertentu atau peraturan tertentu.
Okey, teori yang terakhir ialah teori teologi yang memberi maksud nilai betul atau salah itu bergantung pada kesan perbuatan yang dilakukan. Okey, perbandingan kedua ialah dari segi ciri-ciri. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana dari segi teori kemoralan sosial sendiri, ia bertumpukan kepada peraturan yang lebih mementingkan masyarakat secara umum, bukan individu sebagai matlamat etika. Okey, ciri bagi kepribadian mulia pula, ia merupakan jalan tengah yang bermaksud tidak keterlaluan dan tidak terlalu kurang atau tidak semula jadi. Okey, seterusnya ialah ciri bagi teori deontologi, iaitu harus bertanggungjawab secara moral atas motif kita untuk membuat kebaikan atau keburukan. Okey. Terdapat beberapa kelemahan antara teori-teori yang disenaraikan. Antaranya ialah ia menyekat kebebasan individu yang terpaksa tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh masyarakat, iaitu bagi teori kemoralan sosial sendiri. Kepribadian mulia tidak mempunyai kelemahan. Okey, seterusnya prinsip moral yang ditetapkan oleh individu itu mestilah dipatuhi oleh orang lain. Bagi teori teologi pula, kelemahannya ialah dari segi kesakitan dan keseronokan yang tidak sama, egoisme dan tidak mengutamakan kemurahan hati. Okey, bagi perbandingan yang terakhir, iaitu kritikan. Menurut teori kemoralan sosial, ia banyak berlaku salah faham, konflik dan ketegangan kerana setiap masyarakat mempunyai pandangan yang berbeza. Berbeza pula dengan kepribadian mulia, iaitu terdapat manusia yang mempunyai sifat semula jadi seperti Nabi. Teori yang ketiga iaitu teori deontologi pula, jika kita mempunyai institusi yang berbeza, maka tidak ada cara lain untuk menyelesaikan konflik. Teori teologi tidak mempunyai kritikan. Okey, pada pandangan saya, teori ini sangat berkait rapat dengan peraturan masyarakat yang berbilang jenis dan kaum. Teori ini banyak berkait rapat dengan amalan masyarakat, undang-undang negara dan amalan sejagat dengan konsep etika. Bagi saya, ia banyak melibatkan amalan masyarakat. Sekian sahaja daripada saya hari ini. Terima kasih.